Assalamualaikum. Selamat petang, salam sejahtera kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi. Saya nak mengambil kesempatan petang ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin. Semoga kita semua dilindungi dalam rahmat Allah, ya, dan kita dijauhi daripada penyakit COVID-19, dan semoga penyakit ataupun pandemik COVID-19 ini berlalu dengan segera agar kita dapat menjalankan hidup seharian kita seperti biasa, seperti dulu-dulu kala, ya. So, saya Nur Aini binti Ali daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Petang ni saya nak kongsikan motivasi, motivasi yang sangat hangat, ya. Beberapa hari ini yang diperkatakan mengenai Ustaz Abid Liu, ya. So sebelum tu saya iklan dulu, ya. Saya perkenalkan Midas Funnel, ya. Midas Funnel adalah database collector, sistem pemasaran email dan auto responded, ya. Dan ini adalah URL rasmi untuk Midas Funnel, ya. Dan yang ini adalah link rasmi pengenalan Midas Funnel, ya, Midas Funnel. Alright, so kita terus saja kepada motivasi petang ini, ya. Saya sangat terharu, ya, bila terbaca di dalam Facebook, ya. Dan memang masuk habuk lah bila mendengarkan penjelasan, ya, Ustaz Abid Liu, ya. So sebenarnya saya juga pernah mengalami seperti apa yang Ustaz Abid Liu lalui, ya. Dan petang ni saya nak kongsi, ya, mungkin dengan segala pengalaman yang pernah saya lalui, ya. Mungkin Ustaz Abid Liu boleh menjadikan satu kekuatan, ya, kepada diri beliau dan juga kepada isteri dan anak-anak beliau, ya. Di dalam masyarakat kita, bukan sahaja di Malaysia, sebenarnya di mana-mana sahaja, ya. Bila kita nak buat baik ni, lumrah, ya. Lumrah hidup baik buruk kita ni, ya, lumrah hidup. Cacian itu, ya, hanya untuk melemahkan kita dan keluarga kita, ya. So jadi Ustaz Abid Liu kena bersedia. Ini baru sikit. Tamparan ni baru sikit aja. Tamparan dia nanti akan berperingkat, berperingkat. Tetapi setiap tamparan yang ataupun dugaan yang diterima berperingkat itu akan menaikkan lagi taraf kehidupan Ustaz Abid Liu. Janganlah risau. Okey. So pertama, Ustaz Abid Liu kena tenang dan berdiri atas pendirian dia sendiri, ya. Kita tak perlu takut. Kita tak perlu takut dengan manusia kalau kita di jalan yang benar. Dan isteri dan anak-anak itu adalah penyokong. Ya, isteri dan anak-anak itu kena menyokong dan kena membagikan kekuatan kepada Ustaz Abid Liu. Ya, sebab sokongan isteri dengan anak-anak ni sangat penting. Ya, sangat penting. Okey, so jadi apabila kita menerima satu yang buruk itu adalah lumrah. Ya, adalah lumrah dan kita harus berlapang dada. Dan saya sangat-sangat salut Ustaz Abid Liu ni, sebab mungkin dia lebih kurang sama macam
pemikiran saya lah. Saya akan maafkan semua orang. Walaupun saya pernah dihina sampai mungkin perbezaan yang berlaku pada Ustaz Abid Liu tu berbeza dengan saya lah. Sampai saya pernah ketika tu nak hari raya Aidilfitri saya terima satu call. Ayat yang saya terima tu tak ada Assalamualaikum, tak ada apa semua, tak ada. Ayat yang saya terima tu, apa yang kau makan tu samalah macam kau makan babi. Oh, saya sungguh terharu. Saya hanya istighfar di dalam hati saya dan saya katakan kepada Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Tuhanku, seandai ini dugaanmu kepadaku, aku menerima dengan lapang dada. Dan aku maafkan si Fulan ini. Kerana aku tidak mahu membebankan ayat-ayat beliau di dalam pemikiranku. Aku nak maafkan dan aku serahkan beliau ini kepadamu, Ya Allah. Itulah yang saya nyatakan. So, jadi saya harap Ustaz, isteri dan anak-anak jangan tergugat sedikit pun. Apa orang tu nak panggil, silakan. Dia nak panggil apa sekali lah. Seperti motivasi saya yang lalu saya ada kata kan. Orang kata kita menonggang agama lah. Lantak dia, biarkan dia cakap. Sebab apa? Nak cakap tu free, tak ada tol pun. Dia tak perlu bayar, biarkan dia. Tapi nanti dia jawab sendirilah. Pada satu ketika, satu hari nanti dia jawab sendiri. Sebab tu bila kita bermasalah ni, kita serahkan semula kepada Allah. Dan kita maafkan dia. So, cacian saya kena macam-macam. Sampai orang panggil Yahudi, sampai orang panggil Fir'aun. Sampai Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Tuhanku. Allah aja yang tahu. Cuma mungkin berbeza dari story Ustaz Abid Liu, tetapi tetap menyusut di hati. Sehingga hari ini saya lebih suka bersendirian lah, daripada mempunyai ramai kawan, ramai kenalan. Saya lebih suka menyendiri. Tapi dalam saya menyendiri, saya minta dengan Allah untuk memperbaiki diri saya, kelemahan saya dan sebagainya. Okey. So, jadi janganlah takut dengan cacian. Ini baru peringkat awal ni. Ada lagi nanti peringkat akan datang. Peringkat akan datang pula mereka akan apikan isteri dan anak-anak pula. Ini yang paling kita kena bersedialah, bukan saja Ustaz Abid Liu tapi kepada semua masyarakat di luar sana, terutama mereka-mereka yang Allah pilih. Yang Allah pilih untuk hidup berjaya, senang, mewah di dunia dan juga di akhirat. Dan terutama yang memang bila dia senang, nawaitu dia tadi memang untuk buat kebajikan kerana Allah. Kita akan menghadapi perkara yang sama, cuma berbeza-beza berbeza-beza dugaan tu. Tetapi dia punya rentak tu akan lebih kurang samalah. Penghinaan, ayat-ayat kotor dan sebagainya. Sebab lagi satu, kalau kita cek kalau kita ceklah background orang-orang yang mengata kita ni, kita tak perlu kecil hati pun. Tak perlu kecil hati dengan mereka kerana mereka ni manusia yang tidak menggunakan akal. Mereka hanya sedap mulut saja. Sedap mulut, seronok. Tapi dia tak sedar yang dia sedang melakukan dosa. Di mana dosa-dosa itu akan dikira dan sekira tidak dimaafkan oleh orang yang mereka kata tu, akan membebankan dia pada satu hari nanti. Dan sebab itu hidup mereka juga tidak ke mana. Ke tahap itu saja hidup mereka. Kalau tak percaya, cubalah cek background orang-orang yang mengata, menghina, mencaci ni. Kita tengok memang tahap hidup dia situ je. Takkan pergi ke mana-mana pun. So, jadi
itu adalah satu perkongsian ya yang saya ingin kongsikan dengan Ustaz Abid Liu ya. Saya dah lalui benda tu lebih awal. Lebih awal bagaimana saya kehilangan nanti ya. Nanti diorang ni akan dia akan anak-anak kita. So kita kena ajar anak-anak kita ya. Dan kita juga kena ingatkan isteri kita. Kalau saya dulu, saya kena ingatkan arwah suami saya lah. Jangan lemah semangat, jangan termakan hasutan ya. Anak-anak dia akan impact kita lah. Ya, dia akan impact kita kerana dia masih remaja, dia tak boleh berfikir lebih jauh ya. Tetapi kita kena bimbing dia. So jadi saya berkongsi dengan pengalaman hidup saya ini kerana saya tidak mahu orang lain merasai kesakitan seperti mana saya melalui kesakitan itu. Sangat sakit. Terlalu sakit. Ya. Terutama apabila zuriat kita yang begitu baik, yang kita didik dengan baik ya, terjadi macam-macam lah ya. Dugaan yang kita terima tu memang sangat sedih. Ya, sangat sedih ya. So jadi berhati-hati. So jadi dari sekarang Ustaz Abid Liu kena tanamkan di hati isteri, di hati anak-anak ya. Contoh macam saya ajar anak-anak saya ya. Kalau ada orang call atau orang WhatsApp pada mereka menyatakan itu dan ini tentang saya, jangan kurang ajar, jawab baik-baik. Kalau orang tu beri salam, sambut salam dia. Dah selepas sambut salam dia, makcik ke pakcik ke abang ke adik ke, cakap dengan dia, maaf itu bukan urusan saya. Itu adalah urusan makcik atau pakcik dengan mak saya. Tutup terus. Ya. Tutup terus, jangan kita sedih, menangis. Tak perlu. Tak perlu. Itu kena bimbinglah anak-anak kita supaya dia kuat. Ya. Supaya mentally dia kuat, rohani dia kuat, ya, fizikal dia kuat untuk menghadapi semua perkara ini. Ya, itu satu contohlah yang saya boleh bagikan. Ya. So, jadi apabila niat kita lebih besar lagi, ya, dan kita ingin lakukan terutama ke jalan Allah lagi besarlah lagi, akan kita terima dugaan tu. Sebenarnya dugaan tu sangat baik kalau kita terima dengan positif ya. Dia akan menaikkan lagi taraf kita. Seterusnya akan naik, seterusnya akan naik dan seterusnya akan naik dan terus naik. InsyaAllah. Alright. So jadi itulah salah satu perkongsian saya ya. Ambillah dengan pengalaman saya ini mungkin boleh buat sikit panduan untuk Ustaz Abid Liu berhati-hati untuk di masa akan datang ya. Dan selalunya yang akan merosakkan kita dulu adalah orang yang terapat dengan kita. Orang yang terapat dengan kita ya, yang akan menyusuk dulu isteri dan anak-anak kita. Ya, kalau dia tak boleh buat pada Ustaz Abid Liu sebab ayat-ayat ini adalah lebih tajam daripada pedang. Ya. So selalu mereka ni akan guna ayat-ayat lah, ayat-ayat. Kita nampak macam simpati, sebenarnya bukan simpati pun. Ya. Sebab tu saya ada satu quote ya, quote yang daripada Abraham Lincoln yang saya suka ya. Pujian itu adik-beradik dengan penipuan. Ya, so jadi berhati-hati. Pujian itu adik-beradik dengan penipuan ya. So selalunya kita jangan termakan puji lah. Sebab tu saya tak termakan puji. Kalau orang puji saya jawab senang je. Itu semua hak Allah. Saya pinjam je sekejap. Ya? So, jadi jangan termakan dengan puji. Kerana pujian itu adik-beradik dengan penipuan. Ya? So, jadi selalu orang akan pandailah dia akan godak kita. Ya? Oh, kesian lah. Tapi dalam masa kesian tu dia dah tikam kita dah.
Ditikam dengan ayat perasaan, dia memainkan perasaan kita, ya, anak-anak kita atau perasaan kita sendiri. Itulah yang dipanggil syaitan. Itulah sikap syaitan yang masuk di dalam manusia, yang tak senang dengan kebaikan yang kita lakukan. Alright? So, jadi itulah salah satu perkongsian yang ingin saya kongsikan petang ini. Pengalaman yang pernah saya lalui, ya. Nanti zaman anak-anak saya kecil, ya. Kemudian zaman anak-anak saya remaja, ya. Allahu Akbar, astaghfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah, syukur saya kepada Allah sehingga hari ini, alhamdulillah, walaupun banyak pengalaman yang anak-anak saya lalui, ya, dan yang saya lalui bersama dengan arwah suami, tapi alhamdulillah, walaupun kita tidak sekaya mana, tetapi insya-Allah anak-anak saya tinggi budi bahasa, insya-Allah. Alright, so kita pergi kepada seterusnya perkongsian motivasi petang ini sebab ni tengah hangat ni. Ya. So, jadi masih segar, masih hangat, jadi saya terasa ingin kongsikan pengalaman hidup saya dengan Ustaz Abid Liu. Mungkin boleh ia jadikan sebagai satu panduan, ya, untuk dia bersedia dengan dugaan-dugaan yang lebih di masa akan datang, ya. Alright, so bila kita nak infak sedekah jariah ni memang memang ada dua lah, ya. Sebenarnya ada tiga, Pertama, infak sedekah jariah ni yang kita lakukan terang-terang, seperti Ustaz Abid Liu dia buat terang-terang, ya. Sebenarnya terang-terang itu adalah bagus kerana untuk kita jadikan contoh, ya, ada untuk kita jadikan contoh kepada mereka-mereka yang berduit, ya, yang rezeki dah melimpah-limpah Allah bagi, ya, yang untuk kita bagi a sign ataupun contoh untuk mereka juga jadi seperti Ustaz Abid Liu. Tapi di situ ada pro and con juga, ya. Pro and con tu positif dan negatif. Yang negatif tu yang takut. Yang negatif tu yang takut, ya. Yang negatif tu kita takut penganiayaan lah, ya. Seperti ayat-ayat yang tadi cacian, ayat kotor-kotor ni, ya. Saya pun malulah nak sebut ayat-ayat ni semua kan. Jadi tak perlulah saya sebut, ya. Tapi itulah, ya, apabila kita lakukan terang-terang ni memang macam Ustaz Abid pun dah pernah lalui, ya, orang call, ugut dan sebagainya, ya. So jadi dia akan lalui proses tu. Ya, tapi jangan takut, ya, kerana selagi kita berpegang dan berdiri teguh dengan Allah, pasti Allah melindungi kita, ya, dan isteri dan anak-anaknya juga, ya. So, yang kedua dia Allah je yang tahu. Macam saya cakap tadilah, ya. Allah je yang tahu bila kita buat terang-terang tadi, ya. Dan yang keduanya adalah secara sembunyi. Okey, secara sembunyi kita memberi tanpa pengetahuan orang lain, ya. Kita membantu tanpa pengetahuan orang lain, ya. So kerana mungkin kita tidak mahu menerima dugaan yang besar lah. Senang cakap, kita malas nak menghadapi dugaan-dugaan yang remeh-temeh yang harus kita jawab, hadapi dan sebagainya, ya. Yang ketiga tadi adalah kita memberi kepada orang lain. Orang lain maksudnya yang macam kutip-kutip dana itulah, ya. Yang tabung-tabung tu maknanya kita bagi kepada mereka, kita amanahkan kepada mereka untuk maafkan saya. Untuk kita membuatkan infak sedekah jariah kita tadi dan mereka yang melakukannya. Alright, so itu dia. So jadi apabila saya dengar penerangan pada Ustaz Abid Liu tu, ya, apa yang Ustaz Abid Liu buat tu adalah benar. Itu adalah jalan yang sebaik-baiknya yang harus kita ikut, terutama kepada trip humanitarian, ya, humanitarian kemanusiaan, ya. Selalunya trip kemanusiaan ni memang terbaik menggunakan bulan sabit merah, di setiap negara tu.
dan juga menggunakan kedutaan negara kita, ya, mendapatkan sokongan kelulusan daripada kedutaan negara kita, ya. Mungkin dia agak berbeza sedikit kalau yang cuba masuk menyeluduplah, ya. Tetapi kalau untuk masuk terang-terangan ni, apa yang Ustaz Abid Liu lakukan itu dah memang betul. Itulah yang sebaik-baiknya kerana kenapa kita kena gunakan bulan sabit merah ni tadi adalah untuk keselamatan. Kerana di dalam undang-undang peperangan, ya, bulan sabit merah ni tak boleh dibom atau diambush dan sebagainya, ya. Dia harus dilepaskan kerana dia membawa keperluan-keperluan medik dan sebagainya, ya, yang penting-penting. So jadi this what we call humanitarian trips lah, ya. So alhamdulillah terbaik Ustaz, terbaik yang apa Ustaz lakukan. Yang menyeludup, yang contoh macam saya ada juga tulis di dalam Facebook saya kan, ada yang kita kena melepasi tol-tol lah, ya. Maksudnya private company ni memang ada, memang wujud, ya, memang ada dan memang wujud. Selalunya kebanyakan yang seperti itu adalah untuk macam more on commercial lah, ya, dalam perniagaan dan sebagainya. Yang itu sebab kadang-kadang ada sesetengah negara yang memang dia ada appointed vehicle ataupun appointed syarikat, ya, yang kita kena melalui mereka. Dan di situ juga kita kena bayarlah a certain consultant fees mereka dan sebagainya, ya. Tetapi dia ada banyak lagi, ya. Dia ada banyak juga yang cabang-cabang tu yang macam lintah darat tu, ya. Yang cekik darah pun ada juga. So jadi kena memilih lah. Kena pandai memilih, ya. So apa yang saya lihat penerangan yang apa yang Nadir Al-Nuri buat itu, saya rasa itu lebih kepada on commercial basis lah, ya. Maksudnya private individual yang nak mungkin dia nak bawa yang mengutip-ngutip dana ni untuk bawa masuk ke dalam Palestin, ya. Tapi kalau Ustaz Abid Liu, apa yang saya fahami, ya, daripada penjelasan beliau, that is more on humanitarian. Dia lebih kepada humanitarian dan dia nak mengikut jalan yang betul, ya, iaitu melalui kedutaan negara kita, sokongan dan sebagainya, ya, dan kemudian menggunakan Egypt, ya, sebagai counterpart dia, iaitu bulan sabit merah di Egypt, ya. Ustaz, saya sangat bangga dengan Ustaz lah. Saya sangat mengikuti Ustaz tau. Saya sangat bangga kerana Ustaz ada satu prinsip yang sama macam saya. Ya, satu prinsip yang similarity, ya, mungkin tak sama, tapi similarity yang ini yang saya bangga sangat ni. Saya bangga dengan Ustaz Abid Liu kerana punya matlamat sendiri ISJ itu, maksudnya infak sedekah jariah dengan kemampuan sendiri dan sahabat-sahabat rapat, bukan dengan duit kutipan. Itulah yang saya lakukan juga selama ini, ya. Kita tak buat kutipan duit orang ramai, tidak. Kita menggunakan keuntungan daripada syarikat perniagaan saya, RM50. Kalau RM50 ajalah sedekah saya kepada sesiapa yang memerlukan. Kalau RM1,000, RM1,000 lah saya sedekahkan. Sebab itu saya juga ada saya punya own foundation, ya, nama saya sendiri, Nuraini Foundation, ya. Pernah ketika election kita yang lalu, ya, adalah orang-orang politik yang datang jumpa saya. Dia kata, "Kak Noh, kita orang boleh bagi you $500,000. Gunakan foundation you. Tapi syarat you kena buka account dan juga register foundation you." So saya kata dengan dia, saya tak perlu. Dia kata, "Kenapa Kak Noh tak perlu?" Saya kata, saya tak perlu sebab saya tak perlu register pun nombor account Nuraini Foundation. Sebab saya gunakan syarikat saya. Sebab saya ambil duit daripada syarikat saya untuk saya keluarkan ISJ saya, maksudnya infak sedekah jariah saya. So saya tak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tak perlu kerana saya tidak buat kutipan dana atau mengharap dana daripada kerajaan ataupun daripada masyarakat. Saya tak perlu itu semua, ya.
Jadi saya tak perlu daftar Nuraini Foundation saya, tetapi saya dah trademark foundation saya. Yes, dengan my IPO saya dah trademark dan telah diluluskan ya. Cuma saya tak daftar dan saya tak buka akaun sebab saya tidak ambil duit masyarakat. Saya juga tidak ambil atau mengharap dana daripada kerajaan. Saya hanya menggunakan keuntungan daripada syarikat saya lebih kurang dalam 25% ya, dan daripada 25% keuntungan itu tadi ya, maksudnya clean profit saya tadi, saya lakukan ISJ saya, sedekah infak sedekah jariah saya. So jadi saya tak perlu daftar syarikat saya tak perlu daftar foundation saya dan saya tak perlu buat akaun untuk Nuraini Foundation saya. Kalau saya nak ambil katakanlah daripada sahabat-sahabat yang percaya dengan saya, mereka boleh masukkan terus saja ke dalam akaun syarikat saya, itu saja. So jadi apa yang Ustaz Abid Liu buat ni adalah satu contoh yang sangat elok. Sebenarnya kalau kita betul-betul nak amal jariah ya, ini pada pandangan peribadi saya lah ya, sebab saya bukan ustazah pun ya, nak celoteh agama banyak-banyak ya. Tapi pada pandangan dan pendapat saya lah, bila kita nak bersedekah ni, kita kena sedekah dengan apa yang kita buat, dengan rezeki yang kita ada. Bukan dengan kita kutip-kutip duit orang, lepas tu kita bergambar-gambar dan sebagainya. Itu pandangan saya secara peribadi lah. Yes. So jadi apa yang saya rasa yang Ustaz Abid Liu lakukan itu dah memang sangat baik, satu contoh yang sangat hebat. Dan satu contoh yang sangat hebat dan saya harap di masa akan datang akan ramai yang mengikut, sebab saya ingat saya seorang aja yang buat macam tu Tapi bila saya dengar penerangan Ustaz Abid Liu, ya Allah, subhanallah. Saya kata ada juga orang yang ada fikiran yang sama seperti saya ya. Jadi itulah sedikit perkongsian saya ya. Pertama, untuk memberikan semangat kepada Ustaz Abid Liu, isteri dan anak-anak beliau ya. Jangan putus asa ya. Kita bersabar. Janji Allah itu pasti. Ya, janji Allah itu pasti dan kita tak perlu takut dengan asakan-asakan, kata-kata, hinaan, fitnah ni, tak perlu takut. Kalau kita di pihak yang benar, masyarakat boleh lihat. Kita tak payah cerita pun, masyarakat akan menilaikan pada satu hari nanti. Ya, dan pada mereka-mereka yang mulut celupa tu, mulut yang tak ada tol tu, kita maafkan saja. Ya, dan kita serahkan mereka itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hanya itu tugas Allah, bukan tugas kita untuk menghukum. Biarlah Allah yang lakukan apa yang terbaik untuk mereka semua. Dan apa yang kita harap, semoga Allah kurniakan hidayah kepada mereka dan juga kepada diri kita juga ya, untuk kita menghadapi di masa-masa akan datang dengan lebih tenang, lebih smooth ya. Dan life have to go on. So kita go on. Okay, kita ikut je by the flow. Kita teruskan jalan seperti saya. Orang hina, orang apa, silakanlah. Saya ni jam dah tak larat dan saya rasa sebab tu saya lebih suka bersendirian lebih tenang di rumah saya melakukan apa yang harus saya lakukan Dan lagi satu, saya nak sentuh juga pasal mereka-mereka yang minta pertolongan lah dengan Ustaz Abid Liu ni Ada juga yang tanya dekat saya, Ustaz Abid Liu punya nombor, sedangkan saya ni tak ada apa-apa pun dengan Ustaz Abid Liu kan. Cuma saya pengikut suka nak baca tentang Ustaz Abid Liu di Facebook, di Instagram Saya suka sebab memang saya suka dan memang saya selalu doakan Saya doakan ada lebih ramai lagi orang seperti Ustaz Abid Liu So jadi kepada mereka ni lah kepada mereka-mereka yang tidak mendapat pertolongan tidak mendapat pertolongan atau tak dibalaslah WhatsApp mereka atau call mereka tak diangkat, jangan bersedih. Jangan bersedih. Kerana apa? Kita kena memahami
tugas Ustaz Abid Liu, ya. Tugas dia lebih kepada fardu kifayah dan ramai orang yang memerlukan pertolongan dia. Malahan saya juga pernah WhatsApp, ya, pernah call, nak cuba minta support dengan Ustaz Abid Liu untuk bantu mengenai perniagaan saya, bukan untuk kehidupan lah, tapi untuk perniagaan saya. Daripada tahun sudah sehingga tahun ini tidak berbalas. Saya sikit pun tidak kecil hati kerana saya memahami kedudukan dia. Kerana sebelum ini saya pernah melalui kehidupan seperti Ustaz Abid Liu. Terlalu banyak tugas, terlalu banyak tanggungjawab nak diselesaikan. Kadang-kadang beratus dan beribu WhatsApp dan sebagainya. Cuma mungkin saya hantar tu mungkin bukan handphone Ustaz Abid Liu, mungkin asisten dia ke ataupun orang-orang tim dia lah, ya. Dan mungkin tim-tim dia juga sibuk, untuk menguruskan yang lebih besar, dan yang lebih penting, ya. Mungkin kita ciput je, mungkin kita sikit je, masalah kita. So kita jangan kecil hati, jangan kita kata mereka sombong dan sebagainya, ya. Dan yang satu lagi, saya ada dengar yang dalam video Ustaz Abid Liu kata mengenai orang komplain, mengenai tim beliau, ya. Yang ini Ustaz kena ambil perhatianlah juga, ya. Sebab saya pun pernah mengalami seperti Ustaz, ya. Mempunyai ramai dulu, ya, tim-tim saya. Sebenarnya tim-tim ni memang betul, ya. Memang betul. Ada kalanya yang memang sangat sombong. Ustaz tak sombong tapi orang suruhan ni yang lebih-lebih. Yang itu Ustaz kena ambil kira. Okey, Ustaz kena ambil kira kerana ini contoh dan cadangan je, ya, kepada Ustaz Abid Liu. Jangan pula ingat saya pandai-pandai pula, ya. Ini hanya contoh dan cadangan. Kalau Ustaz ada tim dan Ustaz dah terima perkara yang negatif tetapi membangun untuk masa akan datang, so Ustaz kena ambil satu tindakan untuk motivasi. Untuk beri tim Ustaz satu motivasi untuk bimbing mereka ni supaya tidak sombong atau tidak berlagak, dan sebagainya. So jadi ada banyak dekat luar sana motivator yang boleh bimbing tim, ya, tim Ustaz Abid Liu. Bukan saja tim Ustaz Abid Liu tapi tim-tim yang kat luar sana lah. Kalau ada orang-orang suruhan anda yang lebih-lebih lah daripada anda sendiri, ya. Ada. Itu akan berlaku. Itu pasti berlaku, ya. Contoh kalau kita bagi dalam politik jugalah, ya. Macai-macai Perdana Menteri ke, ya. Timbalan Perdana Menteri ke atau menteri-menteri ni ada macam-macam ni. Atau sultan-sultan ni. Dia orang punya macam-macam ni. Selalunya memang belagak lah. Memang lebih belagak daripada orang-orang atas-atasan tu lah. Ya, dia pula lebih-lebih daripada yang atasan-atasan tu, ya. So jadi itu harus diambil kira. Ya, Ustaz kena ambil kira yang tu. Dan yang paling the best, cadangan saya berikan mereka motivasi. Motivasi. Kadang-kadang memang mereka educated, very high educated, tapi attitude. Sebab attitude itu sangat penting. Attitude itu sangat-sangat penting. Nabi Muhammad SAW bercakap, ya, hamba-Ku yang terbaik adalah yang bersikap. Sikap, ya, kena jaga sikap, attitude. Itu penting. So jadi saya rasa itu je lah untuk saya berceloteh mengenai motivasi petang ini, ya. Dan dengan keikhlasan hati, ya, saya doakan Ustaz, isteri dan anak-anak tak perlu sedih, ya, tak perlu sedih. La tahzan innallaha ma'ana. Okey, so tak perlu sedih, Allah bersamamu, ya. So jangan sedih-sedih, senyum selalu, maafkan mereka semua dan kita fokus apa yang kita nak buat sekarang dan juga di masa-masa akan datang, ya. So jadi bila kita berpegang teguh dengan Allah, tidak ada sesiapa yang boleh mengalahkan kita, ya. So inilah dia sebelum saya akhiri, ya, video motivasi saya petang ini.
surah Ali Imran ayat 160 ya, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu ya. Kerana itu hendaklah kepada Allah sahaja orang-orang mukmin bertawakal. Jadi kepada mereka-mereka yang baru hendak berjaya ya, yang baru nak jadi jutawan ya, yang baru nak merasa kehidupan kemewahan, kesenangan ya, janganlah lupa. Ya, janganlah lupa daratan ya, jangan lupa kulit dan jangan lupa daratan. Beringat-ingatlah, dan kepada yang memang telah berjaya, amalkanlah ayat Ali Imran ya, ayat 160 ni, insya-Allah. InsyaAllah kita akan selalu dalam lindungan Allah ya. Dan kita akan dibantu dengan berbagai-bagai cara. Allah akan bagi kita berbagai-bagai cara, berbagai-bagai kemudahan ya, untuk kita melepasi apa saja nawaitu atau apa saja kebaikan yang kita nak buat. So jadi itu sajalah untuk petang ini motivasi saya ya. Saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsi dengan Ustaz Abid Liu. Bukan saja Ustaz Abid Liu ya, kepada mereka di luar sana yang mungkin mengalami perkara yang sama, agak berbeza-beza juga ya. Tetapi yakinlah dengan apa saja yang telah berlaku itu adalah nikmat terlalu besar. Sebenarnya kita dah dinaikkan ke tahap yang lebih tinggi. Ya, taraf kita, martabat kita dah dinaikkan. Jadi kita tak perlu sedih. Jangan sedih, senyum-senyum selalu, okey? Dan itu saja dari saya untuk petang ini ya. Motivasi saya untuk petang ini kerana saya ambil Ustaz Abid Liu ni sebagai contoh sebab dia yang terdekat, ya, yang terdekat dan yang paling hangat. So jadi senang untuk saya bagikan contoh apa yang telah berlaku kepada saya, dan saya kongsikan pengalaman saya bagaimana saya boleh kukuh dan berdiri tegap sehingga hari ini. Alright, so itu saja untuk petang ini. Sekali lagi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi ya. Dan saya Nur Aini binti Ali daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Dan jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng. Sampai kita ketemu lagi di video-video motivasi saya yang akan datang ya. Mungkin lepas ni saya buat satu motivasi mengenai ibu tunggal dan bapa tunggal ya. So itu saja untuk petang ni. Sampai kita ketemu lagi di video-video yang akan datang. Bye bye.